Hai, Assalamualaikum semua. Di video ini, saya dan kumpulan saya akan membincangkan tentang vandalism. Okey, mari kita lihat. Vandalism. Okey, maksud vandalism. Vandalism juga dikenali sebagai gejala laku musnah, iaitu tabiat seseorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Perkataan vandalism ini berasal daripada nama sebuah puak di Eropah yang dikenali sebagai vandal. Kebiasaannya, gejala vandalism ini dianggap sebagai satu bentuk jenayah. Tetapi, pada keadaan tertentu, vandalism ini juga merupakan satu bentuk jenayah ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati terhadap keadaan masyarakat. Motif kejadian vandalism biasanya terletak pada aspek emosi. Vandalism ini dianggap sebagai suatu cara untuk melepaskan geram ataupun cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Okey, untuk hukum vandalism, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Hassan dan Beni Ahmad dalam bukunya Hukum Pidana Islam, bahawa sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan bukan merupakan syariat Islam. Menurut Auda, sebagaimana dikutip pula oleh Mustafa Hassan dan Beni Ahmad Saibani, tujuan dari hukum adalah melayani keperluan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin hak-hak peribadi dan menumbuhkan kedamaian dalam kalangan anggota masyarakat. Menurut hukum Islam, tindakan vandalism merupakan fenomena baru. Al-Quran dan Sunnah tidak menerangkan secara eksplisit tentang tindakan vandalism. Al-Quran dan Sunnah hanya menyuruh umatnya untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar. Dalam beberapa kaedah fiqh juga disebutkan bahawa hendaknya kerugian itu dihilangkan, atau bahkan dalam keadaan yang lain mengatakan bahawa lebih baik menghilangkan kerugian daripada mengambil keuntungan jika hal itu terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Hai, jadi seterusnya ialah contoh perbuatan vandalisme. Contoh perbuatan vandalisme ialah yang pertama, merosakkan telefon awam. Yang kedua, merosakkan alat permainan di taman rekreasi. Yang ketiga, merosakkan tandas awam. Dan akhir sekali ialah menconteng dinding. Perkara ini amatlah perlu dielakkan bagi memastikan keselesaan kepada orang sekeliling. Seterusnya ialah faktor berlakunya gejala vandalisme. Yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Golongan remaja biasanya lebih mudah terpengaruh dengan rakan sebaya kerana rakan sebaya merupakan komponen penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Yang kedua ialah tekanan yang dihadapi dalam kehidupan. Kebanyakan individu menghadapi pelbagai cabaran yang harus ditepuhi dalam kehidupan, termasuklah golongan muda ataupun pelajar, kerana mereka berasa amat tertekan apabila menjadi harapan oleh keluarga. Ini membuatkan mereka mendapat tekanan yang tertinggi. Seterusnya ialah kesan buruk vandalisme. Yang pertama ialah kesan terhadap individu. Kebanyakan individu melakukan vandalisme hanya untuk melepaskan geram dan sesetengahnya untuk memenuhi kepuasan hati. Hal demikian memberikan kesan kepada individu untuk melakukan perbuatan yang sama itu lagi jika masalah ini masih berterusan. Yang kedua ialah kesan kepada masyarakat. Vandalisme semestinya akan dipandang remeh oleh masyarakat kerana ianya perkara atau perbuatan yang akan dikutuk masyarakat. Mereka hanya akan berdiam diri sekiranya berkata ini berlaku di depan mata, betul? Akhirnya, masyarakat juga akan merana akibat aktiviti yang terkutuk ini. Sebagai contoh, telefon awam rosak semasa rumah sedang terbakar. Yang ketiga ialah kesan kepada negara. Banyak fenomena yang boleh menjejaskan mata memandang dan ini sudah tentu menjejaskan imej negara. Jumlah kerugian akibat perbuatan vandalisme ini amatlah besar. Peruntukan kewangan yang digunakan pengganti baru dan membaik pulih kemudahan lebih baik digunakan untuk projek yang lebih berfaedah seperti perbuatan masjid-masjid, dan peruntukan itu boleh didermakan kepada anak-anak yatim. Saya Muhammad Rahman dan saya akan menerangkan langkah-langkah mengatasi vandalisme.
Langkah-langkah mengatasi vandalisme. Terdapat beberapa peranan iaitu ibu bapa, masyarakat dan pihak sekolah. Ibu bapa harus menjalankan peranan penting dalam menyifarkan masalah vandalisme. Mereka perlu memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terjerumus ke dalam kancah yang negatif. Bukan itu sahaja, malah pergaulan anak-anak juga patut diawasi agar tidak melakukan kesilapan dalam memilih rakan-rakan. Masyarakat juga perlu memainkan tanggungjawab mereka untuk mengatasi vandalisme. Sebagai seorang ahli masyarakat, kita harus peka terhadap situasi di sekeliling kita. Contohnya, jika terlihat pelaku vandalisme, kita seharusnya melaporkan kepada pihak berkuasa agar pihak ini dapat melakukan tindakan sewajarnya demi keselesaan masyarakat sekeliling. Pihak sekolah patut melaksanakan peraturan sekolah secara lebih tegas terhadap pelajar. Mereka perlu mengambil tindakan kepada pelajar yang melakukan vandalisme di dalam kawasan sekolah. Misalnya, pelajar yang terlibat dengan vandalisme perlu dirutan atau dikenakan hukuman yang sewajarnya. Tindakan ini dapat menginsafkan pelajar yang terlibat dan mampu menjadi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang lain. Kesimpulannya, janganlah kita melakukan perbuatan vandalisme. Sesungguhnya, orang yang merosakkan harta benda awam atau terjebak dengan budaya vandalisme adalah golongan kufur nikmat dan tidak mempunyai rasa malu kepada Allah. Atas sebab itulah Islam meletakkan nilai malu di puncak akhlak seseorang mukmin. Sekian, terima kasih.